Assalamualaikum. Taknya saya sekarang sedang makan ni keropok carrot. Elok untuk kesihatan sebelum puasa minggu depan kan. Bukan minggu depan, lagi beberapa hari lagi, lagi 2 hari. Lepas tu kita dah tak boleh makan dah sebab kita perlu berpuasa. So, ni saya nak cerita sikit. Hari ni saya punya dia taja oleh Cravia. Taknya sebab minggu depan saya tak boleh buat macam ni dah. The next lah saya tak boleh buat macam ni dah. Nak puasa. Hari ni kita makan-makan. Kita makan-makan. Kat sini saya ada carrot chip. Okay, memandangkan hari ni dia adalah sponsorship kita. Bukan tudung saja. Kadang-kadang ada grup saya tanya, hari ni siapa sponsor? Bukan tudung, bukan makeup, bukan baju, bukan apa. Tapi hari ni ditaja oleh tada, inilah dia sponsorship kita pada hari ini. Saya nak cerita sikit. Kat sini ada carrot chips ni. Kejap saya nak tunjuk. Ini dia carrot chips ni dah pecah. Carrot chips ni dia ada 3 pieces. Satu yang original, yang saya makan adalah original. Dia ada pieces cheese, dia ada pieces spicy. So bagi mereka yang sukakan spicy boleh try. Kat sini saya antara 3 ni saya suka yang original sebab tak makan pedas kan. Okey. Ini adalah makan kita pada hari ini. So nanti nak raya nanti apa lagi, bolehlah kita makan-makan. Daripada you all bagi anak-anak makan yang mepek-hepek, ada baiknya bagi makan. Waalaikumsalam. Okay. Ada baiknya bagi makan kerepek carrot, lobak merah. Sebab apa? Kita tahu lobak merah kan dia ada khasiat yang terbaik. So, apa salahnya kalau kita bagi? Okay, kalau yang nak makan untuk travel pack, kita ada, bukan kita Cravia ada pack kecil-kecil ni. Okay, kalau yang nak besar sikit, you all boleh beli yang ini. 200 gram. Sedapnya. Okay, kalau bagi mereka, contohnya, ini adalah salah satu idea. Contohnya, you all beli yang pack besar. Dia ada dalam satu pack. Nanti saya akan share dalam Facebook lah. Okay, dia ada satu pack yang besar. Besar sikit. Yang itu, apa yang you all boleh buat ni musim-musim raya ni. Saya nak share sikit contoh Kejap. Yang ni tak masuk dalam skrip tapi saya nak share. Okay, contohnya, siap pergi belakang, toleh belakang, ambil barang lagi. Contohnya, okay, you all beli balang ni, okay, masukkan chips dalam ni, okay, chips yang orang kata belilah yang besar punya pack, yang kecil-kecil ni untuk makan seronok-seronok. Lepas tu masukkan dalam ni. Saya tak masukkan sebab ni tak cuci kan. So masukkan dalam ni, you all dah boleh buat jualan. Ini antara orang kata boleh dijadikan produk untuk jualan raya. Okey, sekadar nak berkongsi sedikit, itu salah satu idea yang you all boleh buat ketika musim raya. Lepas tu kan, apa yang you all boleh buat cantik lagi, bekas ni, hari ni kan tajuk kita nak buat lace. So bekas ni you all boleh balut dengan lace. Kan satu idea tu. So buatlah orang kata bekas ni lain daripada yang lain sebab sekarang ni orang sukakan keunikan. So memandangkan kita nak buat lace hari ni, apa kata ambil lace yang balance kita buat kejap lagi, kita balut. Dan kita boleh buat jualan. Okay, untuk promotion, dia orang ada promotion tau. Sekadar nak berkongsi juga. Promotion dia orang, kalau tak silap saya, kalau beli 10 paket ni, harga dia 38. Termasuk postage. Kalau tak percaya, boleh pergi kepada dia punya Facebook ataupun IG dia orang. Boleh tengok. Dan saya akan share juga dalam WhatsApp. Yes, dalam WhatsApp pun kita akan share. Dan kita akan share dalam Facebook. Okay, sudah pasal makan. Kita nak cerita sedikit tu bab makan. Kita nak cerita sikit tentang persiapan raya ataupun Ramadan. Sebelum raya lah kita cerita tentang Ramadan. Lagi beberapa hari lagi kita nak sambut Ramadan. So macam mana you all punya persiapan, macam mana you all punya, yelah macam tahun lepas kita PKP, memang semua anak-anak, family semua ada di rumah.
Tapi tahun ni ada yang anak berada di asrama, dah lah baru masuk sekolah kan. Tiba-tiba dekat asrama and then kena berpuasa. Agaknya macam mana lah agaknya you all kan. Kalau saya susah hati, tapi zaman sekarang budak-budak dia dah independent. Tak macam dulu, mungkin agak manja sikit lah. Itu tentang persiapan Ramadan. Lepas tu persiapan raya, lagi satu saya nak mohon, minta ampun, minta maaf sebab sepatutnya saya ada satu kelas untuk sebelum puasa tapi memandangkan masa agak padat, saya minta ampun dan minta maaf. Saya tak dapat buat kelas pada sebelum puasa, insyaAllah lepas raya nanti. And lagi satu, saya nak bagi peluang disebabkan saya tak buat kelas sebelum puasa. Dan saya apa orang kata ada beberapa hari saya tidak on air, tidak live kerana terlalu busy dengan kerja. Jadi bila nak on tu agak gangguan. Saya nak buka peluang kepada usahawan-usahawan craft terutamanya yang join WhatsApp group kita untuk saya temu ramah ataupun saya nak berkongsi skills. Mereka yang kongsi skills, bulan puasa saya tak mengajar. Tapi saya nak buka peluang kepada usahawan-usahawan craft untuk berkongsi craft. Okey, dalam siapa tahu kalau dalam Ratu Manik, Facebook Ratu Manik kita ada follower dalam 4,000 ke 5,000. So mana tahu di antara beribu-ribu followers tu mungkin ada yang berminat dengan you all punya produk. So ambillah peluang sebab peluang hanya datang sekali. Okey, kalau bagi usahawan ataupun mereka yang nak join kita punya live, nanti saya akan bagi borang ataupun nanti pihak admin lah akan bagi borang, you all isi dan nanti kita akan sediakanlah slot-slot untuk anda. Contohnya mungkin you all buat jahitan manik. Okey, untuk raya ambil tempahan. Untuk jahitan manik tak semestinya jangan risau, saya pun jahit manik tapi you all nak share pun tak jadi masalah sebab saya ada apa orang kata kita berkongsi rezeki ni tak jadi tak jadi masalah. So contohnya macam saya katakan tadi, kalau you all jahitan manik, you all join kita punya apa orang kata circle kita ni, masuk dalam WhatsApp group dan isi borang, nanti kita akan sediakan beberapa slot untuk you all. Saya tengoklah waktu sama waktunya Rabu dan Ahad ataupun kita akan bertukar, nanti saya perlu bincang. Kalau permintaan tinggi mungkin kita akan buat kerap. Kalau permintaan tu okey manja-manja dan kita akan kekalkanlah apa yang ada sekarang ni. Cumanya siapa yang berminat kena join WhatsApp group kita dulu. Okey, join WhatsApp group. Okey, tengok di bawah. Saya telah kongsikan WhatsApp group, join kita punya WhatsApp group and you apa orang kata masuk dalam kita punya circle. So di dalam circle tu banyak saya berkongsi tentang program. Lagi satu, mungkin saya akan beri peluang untuk anda secara percuma join dengan saya, maknanya mungkin kita akan buat collaboration. Contoh itulah mungkin orang tu buat buat contoh benda ni, dia buat hiasan, mungkin decoupage, mungkin buat hiasan menggunakan lace, mungkin menggunakan crochet, buat hiasan untuk balang raya. Permintaan tinggi untuk balang raya. Semua raya-raya ni memanglah mungkin tak boleh pergi visit, tapi mungkin jiran tetangga nak datang rumah, kita nakkanlah sesuatu, menggunakan sesuatu yang orang kata mampu milik ataupun murah. Perkataan murah tu tak best lah, yang mampu milik lah. Yang mampu milik, lepas tu bila kita buat hiasan, dia jadi mahal. So mungkin anda seorang pelukis decoupage, buat art decoupage, ataupun you also seorang pengait, mungkin you also seorang decorator untuk barang-barang hamper. So boleh join kita. So siapa nak, nanti kita akan share borang tapi masuk dalam WhatsApp group dulu. Okay, sebab apa kita akan bagi priority kepada dalam grup kita. Macam mana saya share e-book saya sebelum ini. So e-book saya hanyalah yang di dalam WhatsApp group. Luar pada WhatsApp group saya minta maaf, kita belum keluarkan lagi. Okay, alright, so
adakah kita akan pergi kepada next kita punya projek pada hari ini. Tajuk kita adalah menjahit lace dengan mudah. Okay. Memandangkan, setiap program saya, apa yang saya ajar ataupun saya berkongsi petang ataupun waktu malam, biasanya perkongsian ni adalah sesuatu yang mudah dan bagi mereka yang mungkin pertama kali dan mereka yang baru nak belajar. Saya ajar ni semua bukanlah mereka yang apa orang kata dah tahap profesional, dah terror. Siapa yang dah terror nak tengok kita punya FB live, dialu-alukan. Kalau siapa yang baru nak belajar pun dialu-alukan, amatlah dialu-alukan sebab kita nak berkongsi ilmu. Bila kita bercakap tentang ilmu, jangan kedekut ilmu. Berikan kepada mereka, jika mereka menggunakan ilmu yang kita berikan, insyaAllah kita akan, we will get more. Okay, the more you give, the more you get. Okay, hari ni kita nak buat lace. Bila kita cerita tentang lace, biasanya kalau tukang-tukang jahit ni akan rasa macam aduh, nak jahit lace susahnya. Tapi hari ni apa yang kita nak buat adalah lace lace patch ataupun kita buat border lace. Bila saya tengok pada survey yang saya buat tahun ni, naik semula orang nak border lace. Bila kita jahit border lace ada caranya, okay? Alright, so kita boleh pergi sebelum pergi kepada kita punya next kamera kita. Macam biasalah, saya ada dua kamera, satu pada muka saya, satu kepada subjek kita pada hari ini. Okey, jangan lupa siapa yang nak krepek Kravia ni, saya nak makan satu. Ini adalah usahawan KPDNKK dan juga usahawan Rizda. So bila kita cerita tentang krepek, itulah dia, kita makan sekejap sebelum kita pergi kepada kita punya tajuk hari ini, fokus. Okay, kita kembali kepada kita punya kamera. Hai Pooh, kamera kita kepada kamera untuk buat lace. Apa bahan-bahan yang kita perlukan? Yang pertama, of course lah, tajuk kita pun lace. So ini adalah lace yang akan kita gunakan. Antara lace yang saya tunjuk, this is border lace. Okay, inilah yang saya katakan menjadi permintaan tinggi. So disebabkan permintaan tinggi, jika anda seorang tukang jahit ataupun nak memulakan dalam perniagaan untuk jahitan, ini adalah wajib. Saya dalam pada masa sebelum raya ni dah 30 lebih, baru 2-3 hari kot saya repost balik ni lace ni, dah 30 lebih pieces terjual. Permintaan tinggi. So bila permintaan tinggi, saya fikir-fikir kenapa saya tak ajar sesuatu yang boleh menjana pendapatan. Okay, ni adalah border lace. So ni lace yang kita potong. Sekejap lagi saya nak ajar you all bagaimana nak potong. Contohnya lah kain ataupun fabric tu lace. So ini adalah contohnya. Okay, ini adalah border lace yang biasa kita nampak di pasaran ataupun di kedai-kedai jahit lah. So biasanya dia kosong. Tapi hari ni saya nak tunjuk jika lace tu dah ada bunga-bunga ni, macam mana kita nak buat. Okay, alright. So ini adalah hiasan-hiasan dia seperti biasalah, gunting, benang dengan jarum dan juga jarum peniti. Bila kita jahit lace, jarum peniti amatlah penting. Okay, ini hanyalah embellishment untuk kita top up nantilah. So saya tidak menggunakan, hari ni saya menggunakan kain felt supaya mudah untuk mudah untuk you all nampak. Sebab kalau atas kain yang biasa, dia ada cabaran dia juga, tapi tak apa. Hari ni saya akan ajar di atas kain felt. Felt pun ada beberapa jenis, ada yang keras, ada yang lembut. Yang ini keras keras sikit supaya kita you all nampak apa yang saya akan buat. Okay, untuk pertama kalinya, first kali saya nak tunjuk, saya guna kain kuning. Contohlah, ni adalah baju customer lah kata, baju customer, tapi inilah lace, felt, sorry. So bila kita gunakan felt, dia mudah sikit, tapi you all nampak. Sebab kalau saya guna kain yang kain cotton ataupun di atas baju customer, takut nanti you all tak nampak sebab besar. So ini, Waalaikumsalam.
Okay, ini saya tunjuk katalah permukaan. So first kali you all kena tengok kalau lace apa yang permintaan customer tu nak ataupun dia nak design macam mana. Macam saya akan rangka dulu untuk dia. Kita lukis dulu. Kalau dia orang bagi lace, kita tengok design lace. Pastikan biasanya kalau lace di bahagian tangan kanan kiri dan juga di bahagian bawah baju. So bila di bawah baju tu dia perlukan lace agak banyak lah sebab kalau orang tu bersaiz besar, lace-nya perlu panjang. Okay, kalau macam border lace, dia biasanya ada 1.5 meter. Okay, biasanya 1.5 meter dia panggil by per panel. Bila by per panel, dia panjang lah. So untuk jahit baju kurung, biasanya orang akan pakai di bahagian lengan dan juga di bawah baju cukup. Okay. Melainkan kalau baju dia tu macam kurung riau. Kurung riau 1.5 meter tak cukup sebab bawah baju dia pun dah besar. So tengok saiz juga, tapi biasanya kalau satu panel lace, untuk border lace dah cukup untuk sepasang baju untuk tangan, lengan dan juga di bawah baju. Itu standard size orang size S, M, L. XL bergantung kepada besar kain tu lah. Okay, so, bawah baju tu. Kalau tidak, untuk tangan saja dah cukup. Okay, alright. So sekarang ni first kali saya nak bagi tahu ini adalah lace yang dah siap. Kita nak buat patch lace. This is technique patch lace. Okay, first kali kita akan letak, katalah kita dah reka di mana kita nak letak, biasanya akan letak sepasang lah. Dan pastikan, ini juga adalah salah satu tips bila you all buat lace, dia ada bunga. So pastikan bunganya adalah sama. Takut nanti sebelah lain tak cantik. Yang terutamanya di bahagian lengan. Okay, biasanya kalau lace yang besar macam ni kita tak letak di lengan lah, kita letak di bawah bahagian baju. Hari ni saya ambil saiz besar untuk kita nampakkan lah Alright, contohnya di sini, bawah dia warna kuning. This is the lace. Okay, kalau saya akan menggunakan tali tangsi. Tapi macam saya katakan tadi, disebabkan tali tangsi adalah di peringkat profesional. So kalau layman ataupun orang biasa, kita akan Waalaikumsalam, apa khabar? So tapi untuk orang biasa yang tak mungkinlah akan beli tali tangsi banyak-banyak, sebab tali tangsi bukan macam tali tangsi yang fishing tu, tapi dia punya tali lagi halus. Okey, dia halus, khas untuk jahitan. So dekat sini saya tertinggal di tali tangsi tu saya tertinggal, tapi tak apa. Tapi disebabkan kali ni saya nak ajar menggunakan benang biasa saja. Tapi dengan syarat hanya satu lembar. Kita akan pakai satu lembar sahaja. Okay. Kalau sempat kita akan jahit semua, saya mungkin akan jahit setengah saja. Setengah lace ni sebab nanti kita nak sambung untuk lace ni pula. Okay, yang ni kita pakai kain lain lah. Okay. Alright, so katalah you all dah susun mana nak letak you all punya ni apa semua. So you all pin kan. Katalah kalau tak ada bunga-bunga ni, apa you all boleh buat, kalau ada bunga-bunga ni apa you all kena buat Okay. Katalah ni dah okey lah dengan design dia. Pastikan you all pin kan. Okay. Saya pakai kain felt bawah ni sebab nak bagi you all nampak pemahaman. Yang penting teknik jahitan. Teknik jahitan kenalah betul, okay? Right. Katalah pin. Yang kalau untuk baju customers di bahagian hujung ni pun kena pin yang bahagian hujung ni. Okay. Pastikan pin supaya masa kita nak jahit tu senang. Kalau atas kain atas kain chiffon dia akan lari-lari. So pastikan yang kalau you all jahit atas kain chiffon, you all kena jahit jahit kasar dulu. Okay, sekejap
Hari ni petang agak panas sikit, so saya minta izin minum sekejap. Minta maaf terus daripada botol, patutnya pakai cawan. Okay, alright, so you all akan pin-pinkan dulu, okay. Kalau atas kain chiffon dia agak sensitif, so jangan terlampau tarik sangat. Bila you all dah pin, you all ambil benang. Macam biasa, pastikan matikan di bahagian belakang. Kalau profesional, waalaikumsalam Abang Fazil. Okay, kalau profesional you all pakai tali tangsi. You all boleh pakai sewing machine. Tapi sewing machine kalau you tak pandai, dia akan dia panggil crumple. Dia akan crumple. Dan kalau pakai sewing machine, tak boleh pakai tapak. Dia ada tapak khas dia, ataupun tak perlu pakai tapak, you buat freehand. Okay, yang itu kena sesi lain pula lah. Tapi hari ni saya nak buat by apa orang kata stitching, hand stitching. So you all mulakan di bahagian sini Di bahagian bawah, katalah ni bawah baju. Tak apa, lekatkan dia. Okay, nampak Dia tarikkan keluar. Oh, warna benang adalah mengikut lace. Bukan ikut dasar kain. Sebab selalu saya kata kalau kita nak jahit manik, bagaimana untuk kita memilih warna benang. Warna benang adalah mengikut dasar kain. Sebab kita nak jahit manik tu. Tapi untuk lace, you all kena guna warna lace tu. Okay. Ini warna beige. Warna beige. Saya gunakan warna beige. So kita jahitkan sikit. Okay. Katalah kita dah cucuk sini. Kalau siapa yang nak pakai tali tangsi pun boleh. Saya biasa menggunakan tali tangsi Tapi kalau layman, orang biasa nak pakai yang ini pun boleh, tak jadi masalah. Sebab you all nak beli tali tangsi tu pun, waalaikumsalam, cantik tu dok, Mace. Birthday present. Sampai sekarang saya dapat birthday present lagi, alhamdulillah. Rezeki ya tak, birthday bulan lepas. Ada yang kawan-kawan tengok saya punya birthday cake lah, hadiah lah, mengada-ngada kan. Dia makin tua makin mengada-ngada, segala orang nak celebrate. Malu sebenarnya, tapi yelah orang kata rezeki tak. Okay, so you all jahit sikit. You all ambil sikit. Kalau di atas baju customer, you all tak boleh lah pusing-pusing macam ni. Pastikan you all ikut selesa lah, ikut mana Jahit sikit-sikit, sebab ada yang kata kalau jahit ni lepas tu nak jahit manik jahit lagi. Betul lah, sebab apa tu sebabnya kalau orang yang nak hantar setengah orang, dia akan jahit mesin. Bila jahit mesin, dia jadi tak cantik. Lepas tu komplain pula kan. Biasanya saya akan jahit sikit. Tak apa, jarak-jarakkan dia sikit sebab nanti bila kita jahit manik, dia akan terikat juga. Okay. Okay, nampak ni? Ni, nampak? Dia tak tertarik. Tak perlu, tengah-tengah ni tak perlu. Hanya tepi-tepi saja. Sebab bawah dia ni, lace, kalau you all tahu, bawah dia tu ni ada kain net. Okay. Sekejap, tertarik kot ni. Okay, right. Inilah kehalusan bila kita jahit lace. Okay, yang ini adalah salah satu teknik kalau kita buat patch lace, okay. So bila dah sampai sini ni tak apa. Katalah you all dah jahit sekejap. Saya nak buat setengah pada ni sikit lah. Sebab apa, jadi lagi kan kita nak ajar buat patch ni border. Border memang mendapat, hai kak. Border lace memang mendapat permintaan tinggi. So ambil peluang untuk ambil tempahan. Kalau siapa orang kata survey tahun ni, makin ramai yang berminat dengan border lace. Border lace saya pun banyak, saya sendiri pun banyak collection. Itu sebab saya katakan tahun ni customer saya dah dua orang minta border lace. Baju dia kosong. Sebab sekarang ni orang dah tak boleh nak keluar rumah. So beli baju online untuk keselamatan. Ya ke? Alamak, bawa balik pada mana tu kak? Balik kampung ke? Balik kampung. Jealous ni, saya tak boleh balik kampung. Hari ni ada majlis di Penang, tapi saya tak boleh nak balik lah sebab tak boleh rentas negeri dan juga komitmen nak live hari ni. Okay, alright, tengok sambil bebel sambil kita jahit.
Okay, alright. So kita jahit ni bahagian tepi-tepi ni. Okay, bahagian tepi-tepi ni pun kita jahit sikit. Tak apa, kita jahit dia. Okay, katalah kita dah jahit. Pastikan di setiap kelopak tu, bukan setiap kelopak lah, maknanya di bahagian ujung-ujung tu kita jahit. Okay. Halo Krishna, apa khabar? Okay, sekejap. Ini saja saya create gangguan supaya kita tahulah kalau jahit lace tengah dia dah ada siap manik. Okay. Katalah kita dah sampai sini, saya akan jahit sampai sini Ini yang apa orang kata patch lace yang oh dia ada sangkut, oh bukan. Dia patch lace yang dia ada kelopak-kelopak dia, okey, di celah-celah ni. Okey. Nampak? Senang je sambil bebel-bebel, sambil tengok TV, boleh jahit kan. Okey, kita jahit dulu. Ni tak apa, kita jarak-jarakkan dia sikit. Okey, lagi satu tips. Bila nak jahit, ada setengah orang kata boleh tak pakai ram ataupun apa tu dipanggil rangka tu kan. Tu terpulang. Tapi pada saya kalau untuk jahit lace, tak boleh. Sebab apa? Takut nanti bila ram tu tegang, bila kita jahit pada lace pada dia, nanti kain tu pun tegang. So bila kita buka ram tu, dia punya rangka tu kita buka, nanti dia akan tegang dan tak nampak cantik. So bagi saya kalau nak jahit lace tak perlu ram, you jahit macam ni je dulu. Okay, ini belum jahit manik lagi. Ini baru orang kata jahit lace. Kalau nak jahit lace tanpa manik pun boleh. Kalau nak jahit lace tanpa manik, you kena dekat-dekatkan sikit. Okay, dia punya jahitan ni. Okay, bucu-bucu ni pastikan cucuk juga. Kita tak nak dia gelebih-gelebih nanti. Okay, nampak? Okay, ni dah hujung sini. Kita ni. Macam saya katalah, kalau kita jahit atas ni nampak senang kan, tapi sebenarnya bila atas baju sedikit cabaran, terutamanya jenis kain yang customer hantar. Okey, katalah dah sampai sini kita punya jahitan. Macam biasalah kita akan matikan di bahagian belakang. Okey. Cara saya biasa 1, 2, 3, tarik. Okey. Alright, kita potong. Okay, pop. Katalah di bahagian sini kita dah jahit. Nampak tak? Kita buka dulu dia punya pin. Okay, bahagian sini saya dah jahit. Sini belum lagi. Okay, kita start dari sini tadi. So, kita dah jahit sini. Nampak tak? Kemas. Okay. Jahit kasar-kasar dulu. Kalau kita, ni bahagian belakang dia nampak tak? Lama macam tak nampak je kan. Dia punya, ni. Oh, tak berapa nampak kot sebab menggunakan warna yang sama. So bila kita jahit di bahagian hujung-hujung ni semua kita pastikan kita jahit juga tau. Okay, di bahagian hujung-hujung sini. Okay, hujung-hujung ni. Hujung-hujung sini pastikan nampak kita tak boleh tarik dia. Okay, katalah dah siap. Okay, dah siap. Kalau bunga ni, kalau lace ni ada benda yang berbunga-bunga timbul-timbul macam ni. Memang memberi satu cabaran yang hebat. Okay, nak jahit dia kadang-kadang dia tersangkut. Okay, lepas you all dah jahit semua lace pada permukaan lah, kata pada kain you all ni, you all kena iron. Okay, pastikan iron bagi dia kemas, nampak cantik. So macam ni mungkin ada sedikit gelembung-gelembung. Bila you all iron, dia akan jadi lagi kemas. Terutamanya bahagian lingkup-lingkup ni. Dia akan jadi lagi kemas. So bila kemas, barulah kita boleh jahit manik. Okey, untuk yang ada timbul-timbul macam ni, contohnya ada manik-manik yang dah, katalah sebab lace ada yang dah siap bunga-bunga ni semua, you all terbalikkan kain, you all iron daripada belakang. Iron, tak apa kita macam, orang kata memanglah dia tebal, you all macam lalukan dia. Okey, lalukan dia sikit. So mana bahagian yang tak ada timbul-timbul, you all lalu dia sikit lah macam tu macam ni lah sikit. Okay, tak apa, yang bawah ni tak kacau. Dan dia akan nampak kekemasan di sini. Okay, ini bila kita nak jahit patch lace. Okay, tips dia, pakai benang mengikut warna lace. Okay, jahit di bahagian hujung-hujung, tepi-tepi, pastikan jahit. Pas dah jahit, katalah semua keseluruhan dah jahit, iron. Lepas iron, baru kita jahit manik. Okay,
So kalau untuk yang berbunga macam ni, terbalikkan dia iron. Okay, boleh dapat? Okay, itu satu tips untuk patch lace. Sekarang kita nak pergi kepada border yang mendapat permintaan tinggi guys. Okay, alright. So sebelum kita pergi kepada border, saya nak beritahu. Okay, contohnya ini adalah satu lace yang besar. Tapi saya dah pendekkan kecil, saya dah kecilkan sedikit. Okay, saya tunjuk Okay, ini adalah satu lace. Nampak ke? Tak berapa nampak ya, tak berapa clear. Sekejap, warna merah. Kita cuba warna merah. Okay, katalah this is pakaian. Ini adalah lace anda. Okay, katalah lace anda. Kan ada nampak dia punya sepihan-sepihan ni. Okay, katalah kita dah susun, kita nak letak lace kita macam mana dan kita potong di bahagian hujung sini. Okay, tak apa, tak semestinya dekat-dekat, lebih kurang. Okay, di bahagian sini semua kita potong. Okay, termasuk yang di bahagian sini, you potong. Okay. Ataupun lagi satu tips bila katalah you all dah letak lah macam mana nak letak dia. Dan jangan lupa pin-pinkan dia. Pinkan mana yang you all nak letak lace. Kalau atas kain chiffon you all tak boleh buat macam ni Tak boleh buat macam ni saja. Alamak, kenapa tak cocok ni? Macam ni. Kalau atas chiffon you all kena buat 2 kali. Contohnya macam ni Kalau base dia chiffon, 1 keluarkan, keluar sikit, cucuk lagi 2 kali. Okay, this is teknik untuk chiffon. Okay, buat 2 kali. Bukan 1 kali macam ni. Maknanya macam ni saya tunjuk Kalau atas chiffon you all buat 2 kali. Supaya lace dengan kain chiffon melekat. Okay, nampak kan? Okay, nanti saya tunjuk jap. Kalau kain biasa you all boleh buat macam ni. Okay, saya tunjuk. Kalau kain biasa you all boleh buat macam ni. Okay. Atau atas kain chiffon you all kena buat macam ni. Okay. Okay, tu antara tips. Banyak juga tips saya bagi malam ni. Malam ni pula, petang ni. Okay, so katalah you all dah pin-pin, you all dah okay dengan rekaan ni. Okay. Pin-pinkan dia. You all gunting. Dan jangan guna gunting besar untuk jahit baju tu, untuk potong kain tu menggunakan lebih kurang macam ni, tajam. Ataupun yang kecil. Okay, yang memang khas untuk embroidery. So you all gunting sikit-sikit lah. Okay. Gunting, okay. Dan buang. Tak apa. So bahagian sini pun sama, lebih kurang. Jangan potong dia punya embroidery, okay. Okay, right. Then tak apa. Bila dia punya ni nampak tak kemas, nanti bila kita dah jahit nanti kita akan trim kemudian. Kita akan trim. Okay, nampak tak saya dah trim? Saya dah bagi kemas dia sikit. Okay. Bila dah kemas, bila dah jahit manik, bila dah okay semua baru kita akan trim lagi sekali. Tapi biasanya dia tak akan nampak sebab dah nampak kekemasan tu bila kita jahit di bahagian hujung-hujung tepi ni. Okay. Alright, so ini adalah kain lace yang kita ambil daripada kain besar. Kita kecilkan jadikan sebegini. Okay. So yang macam ni kita boleh orang kata overlap untuk rekaan. Okay, ini adalah lace 1, 2. Ini yang lace yang kedua. Okay, lace yang ketiga. Yang ini pun contohnya katalah ini you all punya rekaan pada baju lah. You all boleh tampal. Okay. Dan boleh buat jahitan manik. So, ini adalah satu design. Untuk Hari Raya, selamat Hari Raya. Pejam celik dah nak raya ya. Puasa pun belum. Alright, seterusnya kita akan buat. Thank you share. Okay, lagi share, lagi banyak kita berkongsi, lagi banyak pahala. Okay, saya nak ulang semula, saya nak buka peluang kepada rakan-rakan terutamanya yang dalam WhatsApp group. Kalau WhatsApp group saya, okay share ini WhatsApp group kita. So bila dalam WhatsApp group saya nak buka peluang di mana you all punya business ataupun you all punya apa orang kata craft, you all nak share. Bulan puasa saya tak buat sharing, tapi yang saya nak share adalah usahawan-usahawan yang nak berkongsi ilmu ataupun berkongsi menggunakan platform Ratu Manik. Tapi you all boleh jadi saya punya jemputan tetamu untuk you all berkongsi ilmu. Macam saya katakan tadi, kita ada follower dalam 4,000 lebih,
4,000, 5,000 macam tu. So mungkin di antara mereka mungkin adalah customer anda. Kita tak tahu. So start bulan depan apa? Start bulan Ramadan. Start bulan Ramadan, kita nak you all yang berkongsi you all punya hasil kerja ataupun you all punya business lah. Sama ada jahitan manik, nak buat jahitan pakaian ataupun apa yang mudah lah kita boleh kongsi online macam kita buat ini. Tapi selain pada saya, you all yang berkongsi. So bulan depan, bulan Ramadan, kita nak you all berkongsi ilmu ataupun business you all untuk kita sama-sama cari rezeki. Saya tak ada charge apa-apa, hanya percuma. Peluang ini saya bagi bukan selalu, tapi tahun ni punya Ramadan kita nak share tentang kita punya sharing. Okay, kita berbalik kepada kita punya list, border list. Okay guys, border list mendapat permintaan yang sangat tinggi. Okay, dalam masa beberapa hari ni sahaja, saya punya border list dah terjual taklah banyak, dalam 32 pieces saja, tapi rata-rata dia masih mendapat permintaan yang tinggi. Tu sebabnya saya rasa terpanggil untuk kita share ataupun saya share ilmu cara jahit lace. Okay, selain daripada menggunakan remnants ataupun lace yang dah daripada baju kita nak buat patch lace. Patch lace sebenarnya agak sukar lagi daripada kita nak buat border lace ni. Tapi bila saya tengok permintaan untuk border lace, untuk tempahan jahitan, saya menerima tempahan jahitan untuk raya ni dibuka. Setiap baju ataupun setiap tempahan, of course kita akan sanitize. Kita akan sanitize sebelum sampai dan juga sebelum kita akan bagi kepada anda. Kita akan sanitize the whole baju, sebab bahan-bahan yang kita guna pun kita dah sanitize untuk keselamatan. Sama ada kepada diri saya, kepada yang membantu Tim Molins yang membantu, dan juga kepada pihak anda. Kita memang sanitize sebab kita nak jaga keselamatan dan juga kesihatan kita bersama. Okey, berbalik kepada kita punya border lace. Okey, border lace sebenarnya panjang tapi tak apa. Kali ni contoh okey, yang saya gunakan, saya ulang balik semula, this is felt, kain felt. Okey, kain felt sengaja saya gunakan pada hari ini sebab dia sebab saya nak tunjuk live. Bila kita nak tunjuk live, kita nak benda orang nampak. So saya menggunakan dua warna yang berbeza. Okey, kononnya this is kita punya kain, baju customer. Ini saya menggunakan lace. Lace ni saya banyak warna lah. Rasanya ada kot dalam untuk simpanan saya lah untuk tahun ni punya raya. Saya rasa ada dalam 53 color. Okay, ada yang single color, ada yang dua warna. So itu bergantung kepada baju yang customer hantar lah. So untuk sebelum raya ni saya dah dapat 2 tempahan untuk jahit menggunakan border lace. Okay, border lace pun ada macam-macam jenis, tapi biasanya mereka nak guna yang biasa saja macam ni. Dan jahit manik. Itu yang penting tu, jahit manik. Alright, so okay, contohnya this is kita biasanya orang akan buat pada tangan lah, pada tangan di pergelangan tangan. So kita anggaplah ini adalah di bawah di bawah pergelangan tangan. Okay, saya suka lebihkan dia sikit macam ni. Okay, lebihkan dia sikit supaya bila katalah kita pakai, katalah this is baju, so di lengan tu dia ada lebihan. Okay, nampak tak? Kononnya dia ada lebihan ni. Saya tak suka buat macam ni. Okay, macam ni katalah pergelangan tangan, border tu di atas tu. Boleh juga kalau ada customer nak, kita buat je, dia orang yang punya baju kan. Tapi macam saya suka suggest dia ke bawah sikit. So bila dia pakai tu macam dia adalah lace tu. Nampak? Okay, alright, kita nak memulakan kita punya lace. Border lace sangat senang, paling senang sekali. So pastikan katalah di hujung lengan baju tu kan dia mesti macam melekat antara dua kan, sini kan. Okay, dekat hujung lace tu, okay, dekat hujung cantuman baju tu, you all nikan sikit. Okay, lipatkan dia sikit. Okay, nampak tak? Okay, lipatkan dia sikit. Sebagai kekemasan, kita kan menjahit tahap butik, bukan tahap tepi jalan. So katalah lengan baju tu, yang tengah-tengah tu, pastikan yang tengah-tengah tu duduk kat situ. Okay,
dengan baju tu, tengah-tengah tu duduk kat situ. Okay, kita adjust lah, katalah di sisi tengah dia, tengah-tengah pada baju tu kan dia macam ni kan, contohnya lah. So yang tengah tu kita buat, dia ni berada di sini. Okay. Sama juga di kanan dan juga di kiri baju. So pastikan yang tengah ni adalah tengah. Barulah nampak profesional. Tak adalah sebelah tangan macam ni, sebelah tangan macam ni. Nak save budget sangat. Come on lah. Kita buat baju taraf butik dan cantik. Okay. Katalah di tengah. Then you all adjust. Kanan kiri. Pastikan yang hujung, bahagian hujung, cantuman sama ada. Okay, contohnya cantuman Cantuman dia. Satu lipat. Lagi satu, sikit lipat. Untuk kekemasan. Okay. Kalau boleh dapat adjust, dia lebih kurang sama, bolehlah. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Contohnya, okay, kita balik kepada sini. Di sini, katalah ni lengan baju saya tak potong sini, katalah this is the tengah. Di bahagian hujung ni, you lipat sikit. Okay. Then, pin. Okay, adjust. Kalau baju lace biasalah. Dia akan ada satu dugaan. Luar biasa punya dugaan. Then you pin. Okay. Di atas permukaan yang rata kalau jahit chiffon ataupun lace. Sebab kita tak nak dia nanti sengit-bengit. Okay, katalah di sini. Alright. Sama juga di bahagian sini, you all akan lipat. Okay, katalah lipat lah ni. Ni tak tajam, jawapannya buang. Okay, kata dah lipat. Okay, contohlah ini dah bahagian, nanti kita akan potong lah. So nanti bila dia bercantum, dia jadi kemas kat bahagian hujung. Okay, kita nak jugalah kekemasan. Okay, katalah sudah ni. So, pin dulu bahagian atas. Dan you all pin in between sini. Okay. In between. Tak boleh cucuk juga ni. Kadang-kadang lace dia ada bahagian tajam dia. Okey, tak boleh pin, pastikan tajam. Kalau kita nak buat baju customer, pastikan tajam dan juga halus, jangan pakai tebal-tebal sangat. Okey. In between sini nampak kan? Sini ada pin, kita pinkan kat sini. Alright, so katalah kita akan mulakan jahitan di sini. Okay, mana je? So, benang apa yang saya akan pakai? Kalau apa? Okay, sementara you all tulis dekat bawah ni, saya minum lagi. Hari ni dahaga sikit. Hitam. Kita akan pakai color hitam sebab lace dia warna hitam. Okay. Saya bagi 10 markah kat situ. Okay. First, you jahit di bahagian sini dulu sikit-sikit. Ni di bahagian ni sampai ujung. Terpulanglah nak jahit daripada sini ke sini boleh, daripada sini pun boleh. Okay. Alright, katalah kita mulakan daripada sini. Okay, yang hujung ni you all, contoh saya nak tunjuk juga. Ni jahit dia sikit juga. Okay. Tak apa, sikit-sikit je macam jahit Kia macam tu. Okay, share lagi supaya ilmu ni boleh kita sedekahkan. Ilmu ini kita sedekahkan kepada rakan-rakan di luar sana. Kalau mana tahu yang nak ambil tempahan, untuk tempahan lace, tahun ni tempahan raya, sama-samalah kita cari rezeki untuk mereka menerima, menerima tempahan. Okay. Alright, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, alright, so kita mulakan jahitan sikit. Aduh.
Okay, kita tarik perlahan-perlahan. Okay, ini ada tertarik sikit ni. Tarik. Okay, kita jahit sikit. Tweet sikit. Keluar. Okay, ini kalau borderless. Borderless macam ni lah saya buat. Tweet sikit, kita keluar. Tweet sikit. Okay, kalau ada yang tanya kalau jahit menggunakan mesin, boleh. Kalau nak buat menggunakan mesin, pastikan guna tali tangsi. Okey, tali tangsi jahitan, bukan tali tangsi suami korang pergi memancing. Okey? Tali tangsi untuk jahitan dia lebih halus. So gunakan tali tangsi, jahit di bahagian sini. Sini. Jangan terlampau tepi sangat sebab nanti kan dikejung. So jahit bahagian sini. Okey? Kalau menggunakan mesin, sini. Yang di bahagian bawah you jahit straight saja. Okey? Itu menggunakan mesin. Tapi menggunakan tali tangsi. Okay, alright. Kalau hand stitch, saya lebih suka hand stitch sebab dia lebih kemas. Cuit sikit, keluar. Okay, dia lebih kemas dan juga lebih lembut lah sebab apa? Kita jahit dia, kita boleh ikut lenggar-lenggok dia. Kalau menggunakan mesin, tak semua orang ada mesin. Dan juga tak semua orang pandai untuk melenggar-lenggokkan melainkan mereka yang memang buat embroidery. And ada juga yang kata hantar kedai, dia terus buat embroidery di bahagian sini. So sini mungkin ada design something lah. Okay, kat sini ke apa macam mana ke pun boleh juga. Tapi sekarang ni kita nak ajar untuk mereka yang mungkin nak buat baju sendiri ke. Betul tak? Betul. Nak buat baju sendiri, kita save budget. Ataupun kita nak ambil tempahan daripada orang. Try lah tanya daripada saudara mara kita ke, ataupun kita nak jahit baju anak kita ke, pun boleh juga. Okay, saya akan jahitkan macam ni saja. Simple saja sebab apa saya kata jahit manik mudah, jahit lace mudah. Ni lah dia. Simple je. You tweak sikit tapi pastikan teknik tu betul. Sebab kan jahit. Bila dah salah, hangin satu badan. Okay, nampak? Simple je. Yang pasti pin. Lepas tu dah jahit semua, katalah dah sampai hujung kan. Okay, sekejap sebab dia hitam sama hitam kan, dia agak mencabar sikit. So, siapa yang nak join saya untuk sesi sharing, you all punya business, boleh beritahu kat kita dan join kita punya WhatsApp group. Dekat dalam WhatsApp group barulah kita akan share link ataupun form untuk you all isi apa craft ataupun apakah bisnes yang ingin anda ketengahkan. Okey, katalah dah sampai hujung, kita matikanlah macam biasa. Okey, yang ni nampak sikit dia punya bahagian belakang. Kita show. Okey, jangan lupa join WhatsApp group kita. Dekat situ kita akan berkongsi pelbagai maklumat dan juga kawan-kawan crafters, kawan-kawan jahitan manik. Jom kita share, tak jadi masalah tua ke muda ke baru ke lama ke. Kita semua menjalinkan apa orang kata networking. Okey. Okey, katalah ni bahagian belakang, nampak? Yang ni nampak sikit. Okey, ni bahagian belakang dia, nampak tak? Kemas juga bahagian belakang ni kan. Kalau untuk bahagian bawah ni, okey. Bawah ni you all boleh jahit straight saja. Okey? Boleh jahit straight. Tak perlu ikut dia punya lenggok-lenggok ni, tak perlu. Okey, contohnya. Alah, senang je, pejam mata pun boleh jahit. Sebab apa? Macam saya dah lepas jahit lace ni, kita akan jahit manik. So saya tak perlulah orang kata beria sangat jahit ni. Sebab apa? Kita jahit tangan ni untuk kekemasan. Sebab apa? Nanti bila kita nak iron ataupun kita nak tekak bagi kemas. Kita nak tekak bagi kemas. So ini adalah amat penting. Okay? Simple je. So lepas ni tak payah apa orang kata, tak payah bising-bising dah. Bukan bising apa, tak payah pening kepala. Ni saya ajar. Kan.
Senang tak? Okay, siapa yang nak join kita pada bulan raya, bulan Ramadan? Kita buka untuk bulan Ramadan. Apa saja jenis craft, apa saja jenis money, boleh share dengan kita sebab bulan puasa saya tak buat sharing. So, kalau you all berminat untuk join dengan kita, masuklah WhatsApp group dulu. Okey. Nampak tu dekat bawah tu ada tulis Ratu Manik nak buka peluang. Iaitu saya nak buka peluang kepada anda untuk anda berkongsi ilmu ataupun perniagaan anda secara live. Okey, alamak ni dah kenapa pula ni dah ter ni dah. Okey, secara live pada bulan Ramadan secara percuma. You all masuk percuma saja. Tak apa, saya bayar saya punya orang-orang untuk bekerja pada apa orang kata, pada hari live. Saya bayar diorang tak bayar saya, tapi you all pun secara percuma untuk join kita. Okay, kita nak berkongsi ilmu ataupun berkongsi rezeki. You all share ilmu dengan diorang, saya kongsi apa orang kata, share session ni bersama you all untuk you all promote produk you all ataupun promote hasil kerja you all. Then kita orang kata tambah networking lah. You all pun boleh tengok di WhatsApp di Facebook kita ada dalam 4K punya audience. So mungkin mereka adalah audience anda, bukan audience, mereka adalah pelanggan anda, kita tak tahu. Okay, alright. So macam saya kata tadi, saya dah jahit sini bag kita punya kerja. So inilah dia. Okay, kita dah jahit ni. Okay, alright. So bila dah yang ni tadi tak sampai hujung sebab benang dah habis. Benang dah habis sambil kita BBB, kita dah siap dah satu belah tangan. Lepas ni buat lagi sebelah tangan. Okay, katalah lepas dah habis jahit semua, kita buka pin-pin dia apa semua. Yang ni saya tak buka lah pin dia sebab ini adalah bahagian ujung dia. So, ni bahagian belakang. Okay, ni bahagian depan. Kan simple je, tak sampai setengah jam kot. Dah siap. Okay, so ini nampak? Macam mana ke? Tengok pada ni. Katalah this is the baju customer. So bila dah buat macam ni, ini adalah apa orang kata, baju customer. So ini adalah bahagian belakang. Pastikan benang warna sama dengan warna lace, bukan sama warna dengan dasar kain. Okay, so this is the one. So memanglah tak berapa kemas, bukanlah kata tak berapa kemas, memanglah nampak comot, tapi yang ini nampaklah kemas. Kalau nak dekat-dekatkan sikit pun boleh. Okay, nampak ke? Nak dekat-dekat sikit kan pun boleh, nampak Okay, nak dekat-dekat sikit pun boleh, nak jarak-jarak pun boleh. Sebab apa? Lepas ni kita akan jahit manik. Bila jahit manik pada lace, so dia akan kuatkan lagi dia punya pengukuhan lah. Alright, so ini contoh, katalah kita dah siap jahit lace. Jangan lupa iron. Ada setengah lace dia agak sensitif dengan panas. Apa you all boleh buat adalah ambil sekeping terima kasih Krishna. So ambil lagi satu kain cotton, tekapkan dia di sini, letakkan kain cotton ataupun macam handkerchief ke apa, letakkan dia bawah iron. Okay, ada setengah lace dia punya apa orang kata, jenis pintalan dia tu, sebab saya pernah pergi kilang lace dulu masa dekat mana ya, dekat China. Kilang dia orang buat lace. Kalau dekat China ni dia punya kilang lace bukan macam kilang besar-besaran kadang-kadang dia ada perusahaan industri kecil ataupun kampung. So saya pergi agak orang kata macam masuk dalam lorong tikus apa semula untuk lihat sebuah keluarga yang menjalankan perusahaan untuk membuat lace. So dia orang buat French lace. So bila buat French lace ni dia ada teknik-teknik dia. So ada penggunaan daripada kain pelbagai jenis kain lah. Ada juga dia menggunakan material iaitu macam plastik, bukan plastik lah, ataupun something like Lucina. Saya tak ingat nama dia, tapi dia agak sintetik. Dia tidak boleh kena panas. So kita direct panas lah. So kalau bila kita nak orang kata jahit lace tu,
bila jahit lace tu, pastikan jahit pula nak iron lace tu, pastikan ada another layer. Ataupun to be on the safe side, kita balikkan baju tu, then you iron daripada belakang. Okay, daripada maknanya ada permukaan, lagi satu permukaan untuk memegang dia, memegang bukan melapik dia lah supaya lace tu tidak kedut ataupun rosak. Baca komen sikit. Hai Mak Jeb. Coach saya tu. So okay, katalah you all dah buat lace, dah buat jahitan apa semua ni. Apa yang saya nak kongsi sedikit tentang dah jahit manik, kita nak buat jahit manik sikit. Ingat tak kita buat bunga ni? Hari ni kita nak buat bunga ni, kita nak tambah apa dia tu coach kejap saya sebab sambil menjahit, sambil tengok Facebook apakah dia mungkin admin boleh upkan ada apa tu coach Pak Jeb kita. Komen. Alamak, bila coach kita tengok takut je. Alright, so katalah bunga ni nampak tak? Okay, lagi satu apa yang saya nak share dengan you all. Masa saya buat bunga ni mendapat permintaan. Alhamdulillah, tahniah kepada mereka yang bukan kata mengamalkan, yang menggunakan ilmu yang saya ajar. Ilmu ni untuk buat perniagaan. Tahniah diucapkan dan ada mereka yang telah mendapat tempahan daripada fashion designer. Antara designer yang order daripada sahabat saya adalah Razwan Razawil. So kadang-kadang mereka nakkan sesuatu yang istimewa. Okay ni bunga labuci. So bila you all buat tempahan ni, pastikan boleh jual. Dan saya ajar ni, you all boleh jual. So katalah ini lace yang telah dijahit, you all boleh tampal. Okay, nampak tak di bahagian lace ni dia ada bunga-bunga dia. Dia ada ni. Kalau untuk baju yang terlampau banyak design, tak perlu kita letak terlampau heavy sangat maniknya. So kita boleh tampalkan di sini. Okay. Kalau you all ingat lagi, Ye ni mendapat permintaan yang tinggi. So harap-harap rakan-rakan di luar sana silalah ambil peluang di musim perayaan ini untuk untuk buat lace. Okay, contohnya ni saya tunjuk contoh dulu Okay, you all dah buat contoh kat sini. Sebab hari ni kita nak ajar lace saja, bukan ajar manik. Tapi kita relate kan, alamak dia ketat sikit. Okay, tak apa, kita buat macam ni Contohnya sebelum kita nak jahit manik pada lace kan. 2, 3. Okay. Lepas tu kita bolehlah menggunakan contoh. Ni ada tengah-tengah kat sini. Kita tak nak berbual apa. Ini saya tunjuk contoh. Okay. Ni dah boleh buat dah. Dah siap. Lepas tu mana katalah kita nak bubuh. Apa lagi kita nak bubuh. Okay. Ini adalah manik bulat. Dalam e-book saya ada kongsi tentang jenis-jenis manik. Siapa nak e-book, saya akan share jenis-jenis manik supaya anda boleh lepas ni pergi kedai jahitan manik, kedai tukang jahit, kedai jahitan. So you dah tahu dah nak guna terms manik-manik tu. Okay. Alright, so manik ni mungkin you boleh letak di sini. Okay. Ini kita tak ajar lah. Hari ni kita buat contoh-contoh lah. So boleh menggunakan manik bulat ataupun lagi satu katalah tak nak menggunakan di sini. Okay. Kita ada banyak manik ni tapi itulah kata boleh gunakan mutiara. Siapa sukakan mutiara boleh gunakan. Okay, mungkin kita boleh letak di sini. Dan kita boleh menggunakan kristal. Pastikan juga you all tanya customer mana yang nak buat. Mana yang berminat. Okay, contohnya ni. Alright, so kita pun dah hampir hujung-hujung dah ni. Tapi itulah saya nak tunjuk sikit. Agar you all beri manfaat. Agar ia memberi manfaat kepada anda sempena nak bulan puasa. Okay, ini simple je. Kan dah siap salah satu rekaan. So sikit-sikit tu bolehlah apa orang kata buat scattered ke apa.
untuk dijadikan sebagai tempahan raya tahun ni. Alright. So kita dah sampai ke penghujung. Dah sejam kita membebel. Alright, saya nak share lagi sekali. Hari ni ditaja oleh Cravia. Nampak ni Mr. Carrot. Right, so ditaja oleh Cravia. Nanti saya akan share promotion apa yang dia ada. Alright, sampai semoga list yang saya ajar ini kepada anda ia memberi manfaat dan juga ambillah tempahan sempena raya ini. Cuba dulu mungkin dengan baju anak, mungkin baju sendiri dan jangan jahit list pada baju Melayu suami. Tolong kawan-kawan, sekali lagi menjerit pula cik abang tu tengok baju dia ada lace. Tapi kalau nakkan kelainan, kalau nak rasa suami tu feeling apa orang kata lain daripada yang lain untuk menjadi trendsetter, why not kita jahit lace tu pada baju suami? Siapa berani? Kalau siapa dah buat lace tu pada baju suami, sila tag Ratu Manik Marlina, okay? Saya nak tengok adakah suami anda senang hati ataupun setuju dengan apa yang you all buat. Alright, so saya di kesempatan ini ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan, and kepada kawan-kawan yang non-Muslim, nak try puasa pun boleh. Maybe you try half day, lepas tu nanti try pula one day. Sebenarnya konon-kononnya bila berpuasa ni boleh kurus. Sebenarnya janganlah tengok pada boleh kurus saja. Dia boleh rehatkan perut kita dari makan selama 11 bulan kita makan segala-gala macam. So 1 bulan kita akan berpuasa untuk rehatkan perut kita. Tu yang boleh slim sikit tu dalam masa sebulan aja. Tapi I hope kita akan maintain. Dan tolong jaga kesihatan, stay at home. Bazar Ramadan rasanya mungkin ada tahun ni, saya tak pasti dekat tempat anda. Tolonglah jaga SOP dan pastikan pakai mask dan juga hand sanitize your hands. And kepada mereka saya buka peluang sekali lagi untuk bulan puasa, untuk bulan Ramadan nanti, tak kira siapa-siapa yang kawan-kawan saya yang sedang menonton, Cina Melayu, Indah, Kadazan, Iban, semua siapa saja yang nak berkongsi tentang perniagaan ataupun berkongsi skills yang ada, especially crafters dalam WhatsApp group saya. Join kita punya WhatsApp group, okay? So saya nak buka peluang di musim Ramadan, kita akan share tentang perniagaan anda. Okay? Kita ada follower dan insyaAllah mungkin follower tu adalah customer anda. Kita tak tahu, selagi boleh mencuba. You all cuba di platform Ratu Manik. Saya akan berikan peluang ini percuma sahaja. Saya tak ada kena apa-apa bayaran. Dan join WhatsApp group kita dan baru saya akan share link untuk anda isi borang. Mana-mana pun kena isi borang. Alright, selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan. Selamat Hari Raya belum lagi, lambat lagi. So sampai di sini saja live kita pada hari ini. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Kepada rakan-rakan di luar sana, stay at home and stay safe. Okay, alright. Assalamualaikum and thank you.